Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan ajar tentang 1.3 pola dan jujukan. Kita tengok balik apa yang kita dah belajar dalam pelajaran yang lepas. Imbas semula. Pola ialah corak yang mempunyai urutan yang tertib dalam senarai nombor. Mempunyai urutan. Jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Jujukan ni ialah set nombor yang ada menunjukkan pola. Pola ni ialah corak. Contohnya ini ialah set nombor. Set nombor ni ialah dipanggil jujukan kerana set nombor ini mempunyai pola. Polanya ialah mendarab 3. Darab 3 ni ialah polanya. Yang manakala set nombor ni ialah suatu jujukan. Itu yang kita dah pernah belajar. Ini contoh apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kita dikehendaki untuk menyatakan pola bagi jujukan nombor menggunakan nombor, perkataan dan juga ungkapan algebra. Jadi jujukan nombornya ialah 1, 9, 17, 25 dan 33. Kita lihat penyelesaian dia. Apa pola bagi nombor-nombor 1, 9, 17 dan 25, 33? Polanya ialah tambah 8. Tambah 8, tambah 8, tambah 8. Jadi bila kita dikehendaki menyatakan pola menggunakan nombor, inilah jawapannya. Kita tulis saja tambah 8. Itu kita menggunakan nombor maksudnya. Kalau kita dikehendaki dalam bentuk perkataan, kita tulis ayat lah. Menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Ini pun kita dah pernah buat nih pada minggu lepas. Menambah 8 kepada nombor sebelumnya, mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Itu dalam bentuk perkataan dan nombor. Fokus kita hari ini sebenarnya ialah untuk ungkapan. Macam mana kita nak menulis dalam bentuk ungkapan pola tersebut. Ungkapan ni awak pernah belajar di tingkatan 1. Iaitu dalam suatu ungkapan, dia menggabungkan nombor, pemboleh ubah ataupun simbol matematik dengan operasi. Jadi kita nak tuliskan pola ni dalam bentuk ungkapan algebra. Baik, yang pertama. 1 sama dengan 1 tambah 8. Kita punya set nombor ni ialah 1, 9, 17, 25, 33. Untuk yang pertama, nombor 1 ni, kita cuba nak buat satu ungkapan di sini. Kalau nombor tu nombor 1, dalam ungkapan tu kita letak nombor 1 lah. 1 tambah berapa? Tengok di bawah tu. 1 tambah 0 bersamaan dengan 1. Untuk nombor 9, kita nak dapat nombor 9, kita kena ada nombor 1 lah sebab kita bermula dengan nombor 1. 1 tambah berapa jadi 8, jadi 9. 1 tambah 8. Seterusnya 17. Macam mana dapat 17? Mestilah nombor sebelumnya 9 tambah 8 kan? 9 tambah 8. Tetapi kita jadikan 9 ni tadi, kita tulis dia sebagai 1 tambah 8.
Ini 9. 9 tambah 8, nah kita dapat 17. Oke, dan seterusnya lah. 17 tambah berapa jadi 25, tambah 8. Nah, jadi nanti 25 nih sama dengan 1 tambah 8 tambah 8. Oke, ini 17 kan. Nah, kita tulis ya dalam bentuk seperti di atas lah. 1 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Nah, ini sesuatu yang baru. Tambah 8 nih. Oke. 33. 25 tambah 8, 33. 25 nih boleh diwakili dengan 1 tambah 8 tambah 8 tambah 8. 24. 25 tambah 8 jadi 33. Oke, jadi di sini kita tengok ada satu persamaan, yaitu tambah 8 tambah 8 tambah 8. Oke, contoh yang ini ya. 1 tambah 8 nih. 8 bersamaan dengan 8 darab 1. Sebab 8 cuma ada 1. Oke. Yang kedua, 8 darab 2. 8 tambah 8 nih bersamaan dengan 8 tambah 2. Yang ketiga, 8 tambah 8 tambah 8. 8 ni ditambah sebanyak 3 kali. Kita pemudahkannya jadi 8 darab 3. Yang keempat, 8 darab 4. Ada 8 kali tambah. Ini 8 tambah. Oke, jadi kalau yang atas kali ini 1 tambah 0 tu, kita anggap 0 tu ialah 8 darab 0. Kerana 8 darab 0, kita akan dapat 0 sifar. Oke. Jadi kita boleh rumuskan bahawa untuk pola ini kita rumuskan yang pertama 1. 1 ni ialah satu nilai yang tetap lah. Dalam semua ungkapan ada 1. Tambah 8 n. 8 darab n lah. Jadi n ini diwakili dengan nombor 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Lagi satu contoh. Nyatakan pola bagi jujukan nombor berikut menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Nombornya ialah 2, 6, 18, 54, 162. Okey. Jadi di sini contoh penyelesaian dia. Kita lihat, kita dapati polanya ialah darab 3. 2 darab 3, 6. 6 darab 3, 18. 18 darab 3, 54. 54 darab 3, 162. Okey, jadi untuk dalam bentuk nombor, polanya ialah darab 3. Dalam bentuk perkataan, kita tulis perkataan lah, mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Okey. Yang ketiga, okey, ungkapan algebra. Kita dikehendaki. Okey. Jadi macam yang ditunjukkan tadilah. Okey. Kalau nombor pertamanya 2, okey, dalam ungkapan yang kita nak buat tu, 2 tu kena adalah 2. 2 darab berapa jadi 2? Sepatutnya 2 darab 1. Okey. Okey, ada di sebelah tu. Kemudian 6. Macam mana 2 nak jadi 6? 2 darab 3. Okey. Kemudian 18. 6 darab 3, 18. Okey. 6. 2 darab 3 ni 6. Okey. Darab lagi 3, 18. Jadi 18. Okey, yang seterusnya 54. 18 darab 3, kita dapat 54. Jadi 18 ini diwakilkan oleh 2 darab 3 darab 3. 2 darab 3, 6. 6 darab 3, 18. 18 darab 3, 54. 54 darab 3 lagi.
Jadi 54 tu pula diwakili oleh yang ini. 2 darab 3 darab 3 darab 3. 2 darab 3 6. 6 darab 3 18. 18 darab 3 54. 54. Ini 54 darab 3. 162. Jadi hubungannya di sini ialah, tengok semua ni ada nombor 2 darab 3. Okey. 2 darab 3. Okey. Jadi kalau darab nombor itu sendiri, darab 3. Darab 3. Berapa kali dia didarab dengan sendiri, itu kita letak sebagai nombor kuasa. 3 kuasa 1. 3 kuasa 2. 3 kuasa 3. 3 kuasa 4. Ini awak dah pernah belajar kalau tak silap saya. Okey, tingkatan 1. Jadi kalau darab 1 tu bermaksud 3 kuasa kosong. Kuasa kosong apa-apa nombor, kalau kuasanya kosong, bersamaan dengan 1. Okey, jadi di sini kita dapat jawapannya lah. 2 darab 3 kuasa N. Okey, kita pemudahkan 3 darab 3 darab 3 tu dengan kuasa N. Berapa kali dia didarab dengan 3? Kalau yang atas kali ni, dia darab 1, maksudnya kosong lah. 3 kuasa kosong. Darab 3 tu tak wujud dalam ungkapan yang pertama. Jadi jawapannya pola ditulis sebagai 2 darab 3 kuasa N. Dengan keadaan N ialah 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, ini soalan untuk awak cuba. Buka surat 12. Jom cuba 1.3. Soalan 1A, B. Soalan 2A dan 2B. Okey, yang seterusnya yang saya nak ajar ialah sebutan. Okey, ini mudah saja sebenarnya. Okey. Sebutan dikenali sebagai sebutan ke N, ditulis sebagai Tn. T mewakili sebutan, N ialah kedudukan. Okey, contohlah. Kita ada satu set nombor 4, 8, 12, 16. 4 ini ialah sebutan pertama, kita tulis sebagai T1. Yang selepas 4 ialah 8. Ini kita kenali sebagai T2, sebutan kedua. 12 ialah T3, sebutan ketiga. 16 ialah T4, sebutan keempat. Okey. Jadi kalau saya nak tanya berapa sebutan yang kelima, T5 berapa? Okey. Boleh tak awak teka? T5 ialah 20. Kita tengok pola dia tadi. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. Okey, ini ada satu contoh lain. 2, 10, 18. Okey. Dia nak sebutan kelima. Okey, dalam set nombor ni cuma ada 3 sebutan. T1, T2, T3. Soalan minta kita T5. Okey. Jadi langkahnya ialah langkah 1. Okey, tentukan pola. Kita tengok polanya berapa. Okey, tambah 8. Jadi maksudnya untuk kita tahu nombor seterusnya kita tambah 8. Langkah kedua, kita senaraikan. Kita dah ada 3 yang pertama tadi. 2, 10, 18. Ini T1, 2, 3. Jadi awak nak cari T yang kelima. Kita tambahlah. Lepas T3 ialah T4. 18 tambah 6. 18 tambah 8 ialah 26. Kita nak cari T yang kelima. Tambah lagi 8. 26 tambah 8, 34. Jadi sebutan kelima ialah 34.
Okey, yang terakhir, slide terakhir. Diberi jujukan 65, 60, 55, 50. Nampak tak susunan je? Berkurang, tolak 5. Tentukan nombor 40 ialah sebutan ke berapa. Okay, kalau 65, ini sebutan pertama. 60 sebutan kedua. 55 sebutan ketiga. 50 sebutan keempat. Okay. Dia nak nombor 40. Sebutan ke berapa? Okay. Jadi first kita kena tahu pola. Cari pola dia. Ini tolak 5. Okay, jadi langkah kedua pula kita senaraikan semula. 65, 60, 55, 50. Tolak 5, awak dapat 45. Itu T5. Tolak lagi 5, awak dapat 40. T6. Jadi nombor 40 tu ialah sebutan ke-6. Dan ini soalan untuk kamu cuba. Hitung sebutan ke-7 dan ke-11 bagi jujukan nombor di bawah. Soalan 3, A, B, C. Okey, saya harap latihan ini dihantar kerana itu akan dijadikan sebagai PBS lah. Okay. Kalau awak tak hantar, nanti PBS awak kosong. Tidak ada nilai, tak ada markah nak PBS awak. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.